إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخ ولوالدين وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Maka alhamdulillah bertemu lagi kita di majlis muzakarah bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma hilyatul abrar wa syi'ar al-akhyar fi talqis ad-da'wat wal azkar al-mustahabbah bil laili wan nahar, karangan dan susunan al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Wahidin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Hari ini kita pada majlis yang ke-96 dan kita masih lagi dalam bab wasiyatul mayyit an yusalli alaihi insanun bi'ainihi aw an yudfana ala sifatin makhsusatin fi wa fi mawdi'in makhsus wa kadzalika al-kafan wa ghayruhu min umurihi allati tuf'al wallati la tuf'al. Bab berkenaan dengan wasiat si mati untuk dia berpesan supaya sembahyangkan oleh orang tertentu atau dikebumikan dengan cara tertentu ataupun di tempat yang tertentu dan juga kafan dan sebagainya. Yang ini setiap pengurusan jenazah tersebut si mati telah mewasiatkan. Dan kita telah baca hadis dalam bab ni, iaitu dalam sekitar 4 hadis yang dimuatkan ataupun diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. Baik, kita tengok itu pada majlis lepas kita dah bacakan pada berkenaan dengan hadis tersebut. Hari ini kita tengok berkenaan dengan kalam Imam An-Nawawi pula berkenaan dengan hukum melaksanakan wasiat si mati tersebut. Adakah perlu untuk kita tunaikan kesemuanya ataupun kena tengok dulu? Tengok dulu wasiat dia macam mana. InsyaAllah kita tengok. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Qultu wa yanbaghi an la yuqallad al-mayyit wa yutaba'a fi kulli ma wassa bihi bal yu'radu dhalika 'ala ahli al-'ilmi fama abahuhu fu'ila wa ma la fala wa ana adhkuru min dhalika amsilatan. Baik, kata Imam Nawawi, qultu wa yanbaghi alla yuqallad al-mayyit, tak sewajarnya lah untuk mengikuti untuk melaksanakan kehendak ataupun wasiat si mati tersebut, wa yutaba'a fi kulli ma wassa bihi, dan mengikuti dan melaksanakan setiap yang diwasiatkan oleh si mati tersebut. Ini tak sewajarnya lah. Kena, maksud kata Imam Nawawi, kena tengok dulu apa yang diwasiatkan si mati tersebut. Bal yu'radu zalika ala ahli al-ilmi, bahkan dia
si pewaris si mati tersebut perlu bertanya dulu kepada para ulama, ahlul ilmi, yani orang yang tahu hukum hakam berkenaan perkara tersebut. Kalau dia dah yakin dengan wasiat tersebut, dia pasti mengikut kehendak syarak, itu dialurkan untuk melaksanakan wasiat si mati tersebut. Kalau tak pasti, kena tanya dulu para ulama. Fama abahuhu fu'ila, dan sekiranya mereka, yakni para ulama tersebut, mengatakan keharusan untuk melaksanakan wasiat tersebut, fu'ila, maka dilaksanakan wasiat tersebut. Wa ma la fala, dan apa yang tidak diharuskan, maka jangan teruskan, jangan laksanakan wasiat tersebut. Wa ana azkuru min zalika amsilatan, dan kata Imam Nawawi, saya sebutkan di sini beberapa contoh tentang wasiat dari si mati. Bismillah. Baik. Fa idza awsa bi an yudfana fi mawdi'in min maqabir baldatihi wa dhalika al-mawdi'u ma'dinul akhyar fayanbaghi an yuhafadha ala wasiyatihi. Kata Imam Nawawi, contohnya sekiranya seseorang dia mewasiatkan supaya apabila dia mati nanti dia dikebumikan di tempat yang tertentu, min maqabir baldatihi, di perkuburan di tempat negara dia tersebut, negeri dia tersebut. Wa dzalikal mawdi' ma'dinul akhyar, terutamanya sekiranya si mati tersebut mewasiatkan supaya dikebumikan di tanah perkuburan yang di perkuburan tersebut ramai orang-orang soleh yang berada, dikuburkan di situ, yang dikebumikan di situ. Maka dipesan supaya dikebumikan di situ. Maka fa yanbaghi an yuhafadha ala wasiyatihi, maka sewajarnya lah ditunaikan, dilaksanakan wasiat si mati tersebut. Contoh kalau dia mati di tempat lain, tapi dia di tempat dia bermukim, tapi dia wasiatkan supaya dikebumikan tempat yang jauh daripada tempat mukim dia tersebut, sebab dia tahu di perkuburan tersebut ramainya orang-orang soleh dikebumikan di situ. Dia nak mendapat keberkatan daripada berjiran dengan orang-orang soleh. Sebagaimana yang hadis yang ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis tersebut dinilaikan sebagai yakni marfu', yakni hadis yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengatakan idfinu mautakum baina qaumis salihin, yakni kebumikanlah orang yang mati di kalangan kamu bersama dia ataupun di kalangan orang-orang yang soleh. Sebab apa? Sebab seseorang mayat tersebut, mayat tersebut dia akan maksudnya dia ta'azza, dia akan merasa tak seronok, macam tu. Dia ta'azza macam sebab kalau dia berjiran dengan orang-orang yang ahli maksiat, orang yang banyak melakukan dosa, dia akan terkesan juga, dia ta'azza, dia akan rasa sakit, disakiti sebab berjiran dengan orang-orang yang buat maksiat. Itu dikiaskan, maksudnya digalakkan untuk dikebumikan bersama dengan ataupun berjiran dengan orang-orang yang soleh supaya mendapat tempias daripada kesolehan mereka. Seperti mana orang yang hidup, dia juga terkesan atau tempias kalau berjiran dengan orang yang baik, dia akan terkesan. Kalau berjiran dengan orang yang tak baik akhlak dia, yang banyak buat dosa dan sebagainya, itu dia juga akan terkesan. Dia akan rasa tak sedap, tak senang duduk. Macam tu juga orang yang mati. Itu kata Imam Nawawi, sewajarnya lah kalau seseorang tersebut mewasiatkan untuk dikebumikan di perkuburan yang tertentu, yang perkuburan tersebut adalah orang-orang yang soleh, maka sewajarnya ditunaikan wasiat si mati tersebut. Wa idza awsa bi an yusalli alaihi ajnabiyyun fa hal yuqaddamu fi shalah ala aqaribil mayyit. Dan sekiranya si mati tersebut mewasiatkan supaya
apabila dia mati nanti dia disolatkan, dia minta orang tertentu, dia minta tok guru, ulama, orang-orang soleh yang lain, supaya dia disembahyangkan. Ya, alaihi ajnabi. Ajnabi ni orang yang orang asing, yang ni bukan daripada kaum keluarga dia, bukan dari kaum kerabat dia. Dia minta orang-orang tertentu untuk solat jenazah ke atas dia. Hal yuqaddamu fi salah ala aqaribil mayit. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan soalan, sekiranya si mati tersebut mewasiatkan supaya disolatkan oleh orang luar, bukan daripada kaum keluarga dia, adakah perlu untuk didahulukan, yuqaddam fi salah ala aqaribil mayit? Maksudnya adakah perlu diutamakan orang yang kaum kerabat si mati tersebut berbanding dengan orang luar, orang bukan daripada kaum keluarga? Fihi khilaf lil ulama. Pada permasalahan tersebut ada khilaf, ulama khilaf, berbeza pendapat. Wa sahih fi mazhabina anna al-qarib aula. Dan pendapat yang paling sahih dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, orang yang aula untuk menyembahyangkan jenazah kepada si mati adalah orang yang terdekat dengan dia, iaitu kaum kerabat, iaitu kaum keluarga dia. Itu lebih aula, lebih afdal. Lakin ada pengecualian di situ. Lakin in kana al-musalahu mimman yunsabu ila salah. Akan tetapi sekiranya orang yang diwasiatkan tersebut, orang tersebut mimman yunsabu ila salah, iaitu dia terkenal dengan kesolehan dia, terkenal dengan kealiman dia, awil bara'ah fil ilmi ma'asiyanah wa dhikr al-hasan, yani orang soleh, tok guru, ulama dan sebagainya, terkenal dengan tersebut. Istuhibba lil qarib alladhi laysa huwa fi misli halihi isaruhu. Maka disunatkan, digalakkan kepada al-qarib, yani kaum keluarga si mati tersebut, untuk sekiranya dia tak ada kedudukan tersebut, yakni dia sedar diri dia bukan orang soleh, dia bukan di kalangan para ulama dan sebagainya, maka dia kena isar, dia kena bagi laluan kepada orang-orang yang soleh tersebut untuk solat jenazah kepada si mati tersebut. Riayatan li haqqil mayit, sebagai menghormati kehendak ataupun wasiat si mati tersebut. Itu lebih afdal. Kalau dia tak izinkan, itu hak si waris, tapi yang afdal dia dahulukan, dia utamakan, bagi peluang kepada orang soleh untuk solat jenazah ke atas si mati tersebut. Sebab para sahabat pun melakukan perkara yang demikian, seperti mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berpesan, pernah mewasiatkan apabila beliau meninggal dunia nanti, dia pesan supaya imam yang menjadi solat jenazah kepada beliau adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan memang Sayyidina Umar solat menjadi imam solat jenazah kepada si mati kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan begitu juga Sayyidina Umar sendiri pernah berpesan, pernah mewasiatkan, apabila beliau meninggal dunia, beliau pesan kepada para sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi untuk menjadi imam solat jenazah beliau. Begitu juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mewasiatkan supaya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi imam solat kepada solat jenazah kepada Sayyidatina Aisyah tersebut. Dan ramai lagi di kalangan para sahabat yang mewasiatkan orang luar yang terkenal dengan soleh dan sebagainya untuk menjadi imam solat jenazah. Maka tak ada masalah di situ untuk kita mewasiatkan ataupun melaksanakan wasiat si mati tersebut. Itu perkara yang biasa, perkara yang maklum. Baik. Wa idza awsa bi an yurfana fi tabut lam tanfus wasiyatuhu illa an takuna al-ardu rikhwatan aw nadiyatan yuhtaju fiha ilaihi. Dan sekiranya contoh yang seterusnya, apabila si mati tersebut mewasiatkan supaya dikebumikan bersama dengan ataupun di dalam tabut. Tabut ni kotak, kalau bahasa kita keranda lah, keranda. Lam tanfus wasiyatuhu, maka
tak ditunaikan, tak perlu tunaikan wasiat si mati tersebut untuk dikebumikan di dalam keranda, di dalam kubur. Illa, tapi ada pengecualian dia juga, illa an takuna al-ardu rikhwatan aw nadiyatan yuhtaju fiha ilaihi. Tetapi melainkan tanah kubur tersebut ada tak elok. Contoh dia disebabkan lembab, sebabkan runtuh, tak elok lah maksud dia tanah di sini, tanah kubur tersebut tak elok, yang mana perlu berhajat kepada dikebumikan di dalam keranda, maka itu dibenarkan, dibenarkan syarak. Fatanfuzu wasiyatuhu fihi, maka dilaksanakan wasiat si mati tersebut untuk dikebumikan di dalam keranda. Tapi kalau saja-saja tanah elok, tanah elok lah, tanah elok, tak berair dan sebagainya, itu tak dibenarkan untuk melaksanakan wasiat si mati. Bahkan sebaliknya dikebumikan dengan tanpa kerana. Wa yakunu min ra'sil mal kal kafan, dan dilaksanakan wasiat tersebut daripada ra'sil mal, daripada harta si mati tersebut sendiri. Ambil duit daripada yang ditinggalkan oleh si mati tersebut, dan laksanakan wasiatnya, seperti mana kal kafan, seperti mana kafan juga yang afdalnya, yang eloknya diambil daripada wang ataupun duit daripada si mati tersebut. Sebab apa? Sebab kebumikan di dalam kerana ini adalah bid'ah. Sebab tak pernah berlaku di zaman Nabi SAW dikebumikan di dalam keranda. Tetapi bid'ah tersebut perlu tengok keadaan. Kalau tanah kubur tersebut perlu kepada dikebumikan di dalam keranda, itu tak ada masalah, dibenarkan. Ini bergantung kepada keadaan tanah tersebut. Baik, jelas. Wa idza awsa bi an yunqala ila baladin akhar la tanfudhu wasiyatuhu. Dan contoh yang seterusnya, sekiranya si mati tersebut dia berpesan, apabila mati nanti tolong kebumikan aku di tempat, di negeri yang lain, di negara lain. Contoh dia bermukim di negara negara Eropah, itu dia dipesan supaya kalau mati nanti kebumikan di Malaysia. Kata Imam Nawawi, la tanfudhu wasiyatuhu, maka tak dilaksanakan wasiat si mati tersebut. Fa inna naqla haramun 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi qalahu al-aktsarun. Sebab memindahkan jenazah daripada tempat ke satu tempat yang jauh, itu adalah haram. Al-madhhab as-sahih, dalam pendapat yang sahih, yang disepakati oleh ramai jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i, seperti mana dinaqalkan oleh al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj, mengatakan hukumnya haram memindahkan satu jenazah ke tempat yang lain. Sebab sunnah apabila seseorang mati, dia dikebumikan di tempat beliau meninggal dunia tersebut. Itu sunnah para anbiya. Apabila mereka meninggal dunia, mereka dikebumikan di tempat tersebut. Wa sarraha bihi al-muhaqqiqun, dan pendapat tersebut dikuatkan lagi oleh para ulama yang mutaakhirin. Wa qila makruh, akan tetapi ada pendapat juga yang mengatakan adalah memindahkan jenazah ke tempat yang jauh, ke negeri yang lain, hukumnya makruh. Sebab apa? Hukum asalnya haram. Seperti mana disepakati oleh jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i, sebab ia boleh melambatkan pengebumian jenazah. Sebab sunnah dalam pengurusan jenazah ni adalah dipercepatkan daripada mandi sehinggalah ke
liang lahat. Itu semuanya dilakukan dengan sesegera mungkin, tanpa melenggu, tanpa melambat-lambatkan. Akan tetapi perlu tengok keadaan. Kalau berhajat kepada proses seperti sekarang, proses pembedahan dan sebagainya, itu perlu bergantung kepada keadaan tersebut, maka dibenarkan untuk melewatkan pengurusan jenazah tersebut. Kalau tak ada alasan apa-apa, maka itu hukumnya makruh. Bahkan ada pendapat mengatakan haram melewatkan pengurusan jenazah tanpa sebab. Sebab apa? Sebab pada zaman dahulu biasalah kenderaan memakan masa yang lama, mengambil masa yang lama untuk pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Sebab itu dia boleh memudaratkan, boleh merosakkan, boleh menghilangkan kehormatan si mati tersebut. Sebab tu para ulama mengatakan ianya haram. Akan tetapi pada zaman sekarang, wallahu alam, hukum asalnya bergantung pada keadaan lah. Hukum asal bergantung pada keadaan. Sebab sekarang pun dah ada peti sejuk dan sebagainya. Akan tetapi seperti yang kita maklum, apabila satu jenazah yang berada di tempat yang jauh, di negara lain, kalau dia nak dipindahkan ke negara asal dia, dia akan dikeluarkan segala organ-organ dalamannya. Itu kata ulama itu boleh, itu dikira sebagai menyakiti si mati. Sebab menyakiti si mati juga seolah-olah menyakiti dia semasa hidup. Itu tanpa sebab, maka hukumnya adalah haram. Qala Syafi'i rahimahullah, illa an yakuna biqurbi Makkah aw al-Madinah aw Baitul Maqdis fayanqulu ilaiha li barakatiha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu, melainkan kiranya dia mewasiatkan untuk dikebumikan di Mekah, Madinah ataupun di Baitul Maqdis, dan dia meninggal berhampiran dengan tempat tersebut, maka dibenarkan atas sebab alasan keberkatan tempat tersebut, dengan sebab dengan syarat tak jauh daripada tempat tersebut, dia tak jauh daripada Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis tersebut. Itu jelas. Wa idza awsa bi an tudfana tahtahu madribatun aw miqaddatun tahta ra'sihi aw nahwu zalik. Ini wasiat yang pelik. Si mati tersebut mewasiatkan supaya dikebumikan ataupun diletakkan di bawah dia ataupun di sisi dia madribatun, pedang. Ini contoh kepada dikebumikan bersama dengan harta dia lah, dengan harta dia. Kalau kita pernah tengok, pernah tengok satu video, dia dikebumikan bersama dengan kereta dia. Itu wasiat yang pelik. Itu dia sebab sayang sangat dengan harta tersebut, dia nak dikebumikan dengan harta dia, kereta dia tersebut. Au miqaddatun tahta ra'sihi, ataupun dia pesan supaya letakkan bantal di dalam kubur. Itu dia tidur, dia beralaskan dengan bantal. Itu bantal busuk dia. Dia pesan, kalau nak kebumikan aku, kebumikan sekali dengan bantalku ini. Au nahwu zalik, ataupun dan seumpama dengannya. Ini harta-harta dia, duit dan sebagainya. Lam tanfuz wasiyatuhu, maka tak dilaksanakan, jangan laksanakanlah wasiat tersebut. Sebab apa? Sebab itu dikira sebagai idha'atul mal, sebagai mensia-siakan harta, itu membazir harta tanpa sebab. Wa kadza idza awsa bi an yukaffana fi haririn, demikian juga sekiranya dia berpesan, mewasiatkan supaya dikafankan dengan kain sutra. Fa inna takfin ar-rijal fil harir haram, maka tak dilaksanakan, jangan tunaikan wasiat si mati tersebut, sebab mengkafankan orang lelaki dengan kain sutra adalah haram. Iaitu semasa hidup dia haram, semasa mati dia pun juga haram bagi orang lelaki. Halalnya
insya-Allah dipakaikan di syurga kelak, insya-Allah. Wa takfina an-nisa fihi makruhun laisa biharam. Dan mengkafankan orang wanita dengan kain sutra adalah makruh, bukan haram. Sebab orang perempuan dia bagi mereka adalah halal untuk memakai kain sutra semasa hidup. Tetapi waktu mati hukumnya makruh, sebab itu dikira sebagai membazir, idha'atul mal, mensia-siakan harta ke tempat yang tak sepatutnya. Sebab seperti mana kata Sayyidina Umar, orang yang hidup lebih berhak kepada pakaian yang cantik, pakaian yang elok-elok. Wal khunsa fi hadha karrajul. Adapun bagi orang yang khunsa ni hukum dia seperti mana orang lelaki, maka diharamkan juga dia untuk dikafankan dengan kain sutra. Walau awsa bi an yukaffana fi ma zada ala adad al-kafan al-mashru' aw fi thawbin la yasturu al-badan la tanfudhu wasiyatuh. Dan contoh yang lain, sekiranya si mati tersebut mewasiatkan supaya dikafankan dengan kain kafan yang melebihi daripada had yang ditetapkan oleh syarak. Contoh dia minta dikafankan sehingga 10 helai kain kafan ataupun lebih, maka tidak dilaksanakan wasiat dia tersebut. Sebab bagi orang lelaki had kain kafan adalah sebanyak 3 helai, itu maksimum. Bagi orang perempuan 5 helai kain kafan. Baik. Au fi saubin la yasturul badan, ataupun dia mewasiatkan supaya dikafankan tanpa menutup keseluruhan badan. Dia terbuka, itu ternampak aurat dia ataupun ternampak kepala dia. Itu wasiat yang tak dibenarkan untuk dilaksanakan. Itu jelas. Walau awsa bi an yuqra'a 'inda qabrihi aw yutasaddaqa 'anhu aw ghairi dhalik min anwa'il qurab nafadat. Sekiranya si mati tersebut mewasiatkan supaya apabila dikebumikan, selesai dikebumikannya nanti untuk membaca Al-Quran di kuburnya, jangan balik lagi, tolonglah baca Quran sikit, khatam Quran di kuburku nanti. Au yutasaddaqa 'anhu, ataupun mewasiatkan supaya bersedekah dengan niat sedekah tersebut dikembalikan kepada si mati tersebut. Au ghairi zalik min anwa'il qurab, ataupun perkara yang selainnya daripada perkara-perkara yang al-qurab, perkara-perkara ibadah yang lain. Nafadat, maka sewajarnya para si pewaris kepada si mati tersebut untuk menunaikan hasrat ataupun wasiat si mati tersebut, dia kena tunaikan. Illa an yaqtarina biha mimma yamna'u syar'u minha bisababih, melainkan jika sekiranya perkara yang diwasiatkan tersebut dilarang oleh syarak, maka itu tak dibenarkanlah. Jelas. Walau awsa bi an tuakhkhara jinazatuhu zaidan 'ala al-mashru' lam tanfus. Dan sekiranya si mati tersebut mewasiatkan supaya jenazahnya dilewatkan, itu dilewatkan pengebumiannya zaidan 'ala al-mashru', lebih daripada perkara yang dibenarkan, lam tanfus, maka jangan tunaikan wasiat si mati tersebut. Had maksimum kalau tak salah saya mungkin sekadar ataupun minimum sekadar 3 hari. Sebab Rasulullah SAW meninggal pada hari Isnin dan dikebumikan pada malam hari Rabu. Meninggal pada pagi Isnin, wafat pada pagi Isnin, dan dikebumikan pada malam hari Rabu. Disebabkan ada urusan yang perlu diselesaikan oleh para sahabat, maka mereka melewatkan jenazah pengurusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau awsa bi an tuakhara, kalau dia wasiat saja-saja wasiat, kalau ada masalah tertentu seperti kena buat pembedahan dan sebagainya, itu dibenarkanlah walaupun tanpa wasiat dia.
walau awsa bi an yubna alaihi fi maqbaratin musabbalatin lil muslimin lam tanfus wasiyatuh bal zalika haram. Dan sekiranya si mati tersebut mewasiatkan supaya dibina di atas kubur dia satu binaan fi maqbaratin musabbalah, di perkuburan yang diwakafkan untuk kaum muslimin, untuk orang lain juga, maka jangan tidak boleh untuk laksanakan wasiat si mati tersebut. Bal zalika haram, bahkan ianya hukumnya adalah haram, sebab perkuburan tersebut adalah hak milik orang ramai, maka dia tak boleh buat sesuka hati dia. Itu adalah haram, sebab dengan binaan tersebut dia boleh menyempitkan lagi, dan boleh tak sepatutnya lah, tak sepatutnya, sebab boleh mengurangkan ataupun menyempitkan tanah perkuburan tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu untuk hari ini. Selesai daripada perbahasan berkenaan dengan hukum melaksanakan wasiat si mati. Ini berkenaan dengan pengurusan jenazah beliau, jenazah si mati tersebut. Ini bergantung kepada keadaan. Sekiranya dibenarkan oleh syarak, maka tak ada masalah. Kiranya tak pasti, perlu bertanya dulu kepada alim ulama. Itu yang sewajarnya dilakukan oleh si waris. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup sekadar tu. InsyaAllah pada kita akan sambung berkenaan dengan babu ma yafa'ul mayyit min qawli ghairihi. Ini apa yang mendatangkan manfaat bagi si mati daripada doa, bacaan Quran dan sebagainya. Kita akan baca ataupun sambung pada majlis yang akan datang pada esok hari, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang disebabkan kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala 'anka al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.